Ini bab laisa 'alal a'ma haraj, tidak menjadi kesalahan kepada orang yang buta dan orang yang timpang, hingga ke akhir ayat. Wan nahdu, dan berkongsi makanan. Wal ijtima'u fi at-ta'am, dan berhimpun untuk makan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Suwaid bin An-Nu'man, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Bila kami berada di Suhba, kata Yahya, dari Khaybar, sepetang perjalanan, ala Rauhah, sepetang perjalanan dari Khaybar. Yani Suhba itu. Ataupun maknanya wahya min Khaybar ala Rauhah itu, maknanya tiba ke situ dari Khaybar pada waktu petang. Tetapi lebih sedap yang pertama lagi. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta makanan. Tidak dibawakan selain daripada sawiq, selain daripada campuran tepung bali dan tepung gandum dan lain-lain lagi. Faluknahu, kami pun mengunyah, kami makan sebahagian daripadanya. Kemudian dia minta air lalu berkumur, dan kami pun berkumur. Dia mengimamkan kami bersembahyang maghrib, walam yatawadda, dalam keadaan tidak mengambil air sembahyang. Sufyan berkata, saya mendengar yakni hadis ini daripadanya, daripada Yahya bin Sa'id, audan wa bad'an, maknanya kali kali yang kedua, sami'tuhu minhu audan, manakah saya dengar daripadanya hadis ini kemudian, dan permulaan, maknanya pada kali yang kedua dan pada kali permulaan dia meriwayatkan. Ini bab roti al-muraqqaq, halus, roti daripada tepung yang halus, atau roti lembut. Wal akli 'ala al-khiwan, dan makan di atas meja. Was sufrah, dan sufrah. Diriwayatkan daripada Qatadah, katanya kami berada di samping Anas pada ketika itu. Dia ada tukang masak roti dia. Ada tukang masak roti dia. Dia pun berkata, Nabi SAW tidak pernah makan roti halus atau roti lembut, dan tidak pernah makan kambing yang dipanggang dengan dilumurkan rempah ratus, hatta laqiya Allah azza wa jalla, sehingga dia bertemu Allah azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Anas, katanya saya tidak mengetahui Nabi SAW pernah makan ala sukurrujah, yakni dengan menggunakan piring untuk diisi kita kata sambal dan sebagainya. Sukurrujah, sambal, colnik dan sebagainya. Tidak pernah. Wala khubisa lahu muraqqaq qattu, dan tidak pernah dibuat roti yang halus untuknya. Tidak pernah juga dia makan di atas meja. Qila li Qatadah, ditanya Qatadah, jadi atas apakah mereka makan? Kata Qatadah, mereka makan di atas sufrah. Diriwayatkan daripada Humaid bahawa dia mendengar Anas berkata, Nabi SAW berhenti untuk meraihkan Safiyah, untuk bersama dengan Safiyah. Saya pun menjemput orang-orang Islam kepada walimahnya, yakni kendurinya. Dia memerintahkan, yakni baginda memerintahkan supaya dibawakan
anta, yakni suprah daripada kulit. Lalu dihamparkan suprah itu. Dia pun mencampakkan di atas suprah itu tamar, keju dan minyak sapi. Ammar meriwayatkan daripada Anas, Nabi SAW bersama dengan Safiyah. Kemudian dia membuat haisan, buat apa nama ni, haisan itu fi nita', buat apa ni, kita kata halwa lah, buat halwa dalam bekas apa ni, kulit tadi, dalam suprah daripada kulit tadi. Diriwayatkan daripada Hisham daripada ayahnya Urwah dan juga daripada Wahab bin Kaisan, katanya Ahlus Syam memburuk-burukkan Ibnu Zubair dengan mengatakan, wahai anak perempuan yang mempunyai 2 ikat pinggang. Asma pun berkata kepadanya, yakni kepada Ibnu Zubair, wahai anakku, mereka memburuk-burukkan engkau dengan 2 tali pinggang itu. Adakah engkau tahu apakah 2 tali pinggang itu? Itu tidak lain tali pinggangku lah, yang aku belahkan 2. Aku belah 2 tali pinggang itu. Aku koyak sehingga menjadi 2. Fa'aukaitu, saya ikat mulut gereba Rasulullah SAW dengan salah satu daripadanya, dan saya letakkan, saya gunakan untuk mengikat suprah yang satu lagi, yang sebelah lagi. Jadi bila Ahlus Syam memburuk-burukkan apa ni, Ibnu Zubair dengan menyebutkan 2 tali pinggang itu, Ibnu Zubair selepas itu selalu berkata, ihan lagilah, demi Tuhan, tilka syakatun zahirun anka aruha, itu adalah keburukan yang jauh sekali daripada engkau. Itu adalah keburukan yang jauh sekali daripada engkau. Lepas tu riwayat daripada Ummi Hufaid bintil Harith bin Hazn, iaitu mak saudara kepada Ibnu Abbas. Dia riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Ummu Hufaid bin Al-Harith bin Hazn, ibu saudara, yang mak saudara kepada Ibnu Abbas, telah menghadiahkan kepada Nabi SAW minyak sapi, keju dan dhab, beberapa ekor dhab. Fada'a bihinna, Nabi SAW pun menjemput orang untuk makan. Lalu semua itu dimakan di dalam hidangan Nabi SAW. Nabi SAW membiarkan yang tersebut tadi kal mutaqadzir lahun, seperti seorang yang apa namanya, tidak berselera lah terhadap makanan itu, jejek terhadap makanan itu. Sekiranya makanan itu haram, tentu tidak dimakan dalam hidangan Nabi SAW. Dan tentu Nabi SAW tidak menyuruh supaya dimakan makanan itu. Ini bab sawiq. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Suhaid bin Nu'man bahawa ini Bushair bin Yasar daripada Suhaid bin Nu'man bahawa dia, yakni Suhaid bin Nu'man itu menceritakan kepadanya bahawa mereka bersama Nabi SAW di Sahba, iaitu letaknya sejauh sepetang perjalanan daripada Khaybar. Tibalah, lepas itu tiba masa sembahyang. Nabi SAW minta makanan, dia tidak mendapati makanan itu selain daripada sawiq. Fala kaminhu, dia pun mengunyah sawiq itu. Kami pun kunyah juga bersama dia. Kemudian dia minta air. Famadmada, lalu dia berkumur. Kemudian dia bersembahyang. Kami pun bersembahyang bersama dia dalam keadaan dia tidak berwudu. Ini bab Nabi SAW selalunya tidak makan sehingga disebutkan kepadanya makanan di hadapannya itu, dan dia tahu apa bendanya, apa makanannya. Diriwayatkan daripada
Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf Al-Ansari, bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya bahwa Khalid bin Al-Walid yang dipanggil, yang digelarkan dengan Saifullah, menceritakan kepadanya bahwa dia masuk ke rumah Nabi SAW yang berada bersama Maimunah pada ketika itu. Dia masuk menemui Nabi SAW di rumah Maimunah. Maimunah itu adalah mak saudara dia, saudara Ibnu Abbas. Jadi hak tadi wa khalatu Ibni Abbas, dan mak saudara Ibnu Abbas juga. Mak saudara Khalid dan mak saudara Ibnu Abbas ni, dia mendapati ada di rumah Maimunah itu dhab yang dipanggang, yang dibawa oleh adik-beradik dia, adik-beradik perempuan bagi Maimunah yang bernama Hufaidah binti Al-Harith dari Najd. Dia pun kemukakan, hidangkan ad-dhab itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menghulurkan tangan dia untuk mengambil sesuatu makanan sebelum diceritakan kepadanya tentang makanan itu dan disebut namanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hulur tangan dia kepada dhab itu. Berkata salah seorang perempuan yang hadir itu, ceritalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu hidangkan kepadanya itu adalah dhab, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tarik balik tangan daripada dhab. Khalid bin Al-Walid pun kata, haramkah dhab itu wahai Rasulullah? Dia kata tidak, tetapi ia tidak terdapat di tempat kaum saya. Jadi saya merasakan tak berselera lah. Kata Khalid, saya pun apa lagi, ambil lah, ambil soyok dhab, ambil makan. Saya eret lah, mana dhab eret fajtarar tu, ambil lah, kita kata ambil dalam bentuk eret, ambil pas soyok. Fa akaltuhu, saya pun makan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kepada saya. Itulah beberapa hadis malam ni. Jadi bab yang pertama malam ni Imam Bukhari bab mari hadis ini, ayat Quran ni dulu sebagai terjematul bab dia. Pada tu wan nahdu wal ijtima'u fi at-ta'am, dalam setengah-setengah nuskahnya tidak ada tu an-nahdu tu, tapi nuskah yang ada dengan kita ni ada tu an-nahdu. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat mari ayat Quran ini dalam terjematul bab dia tu? Lepas tu yang keduanya dia buat mari an-nahdu tu dan al-ijtima' fi at-ta'am. Maknanya terjematul bab ini mengandungi 3 juzuk, 3 bahagian. Perlu diselesaikan tiap-tiap satunya. Mula-mula dia amari ayat Quran itu, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum, dan seterusnya. Ayat itu panjanglah ayat itu. Tidak menjadi kesalahan kepada orang buta, orang tempang, orang kecok, orang sakit, dan tidak juga menjadi kesalahan kepada kamu sendiri untuk makan di rumah kamu, untuk makan di rumah ayah kamu, di rumah mak kamu, di rumah pak saudara, di rumah mak saudara. Bila habislah dalam ayat tu, di rumah adik-beradik, pak saudara balik ayah, mak saudara balik ayah, pak saudara balik mak, mak saudara balik mak, adik-beradik, adik-beradik, dan sebagainya, rumah kawan, boleh makan belakang. Lepas pada tu laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata, dan seterusnya. Ayat tu panjang. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk makan bersama-sama ataupun suku-suku, secara berasingan. Jadi kalau kita tengok pada ayat tu sendiri pun luah dah makna dia nya. Apa maksud, mana bahagian mana yang Imam Bukhari maksud daripada ayat tu? Jawabnya boleh jadi belaka. Macam-macam pendapat pensyarah hadis ni kata macam-macam lah. Di antaranya ada yang mengatakan Imam Bukhari nak ayat di sini, maksud ayat ni, ayat ini turun adalah untuk menghapuskan
kebiasaan, adat hak zaman jahiliah, hak zaman sebelum daripada Islam, iaitu orang berasa tak sedap makan dengan orang buta, makan dengan orang sakit, makan dengan orang tempang. Jadi dia suku-suku makan. Jadi tidak jadi kesalahan, tak apa kalau orang sakit, orang buta, orang apa makan sekali. Itu satu peringkat. Peringkat yang kedua pula, setelah Islam ni, orang-orang Islam ni dia berasa tak sedap juga nak makan dengan hak buta, dengan orang sakit, dengan orang tempang, dengan apa ni, dia berasa tak sedap. Pasal apa? Pasal kalau makan dengan hak buta, banyak masalah lah. Hak ni hak Islam dah, setelah Islam dah ni. Jadi hak buta ni kalau makan dalam talai lah, kita kata kebiasaan makan pada masa tu dalam talai atau dalam seperuh besar gitu, tangan dia pergi kursi, dia tak nampak. Ataupun dia makan lambat, hak lain nak makan cepat kan tak sedap pula, nak melera ke dia. Jadi banyak perkara tu. Banyak perkara. Kalau orang sakit, kita nak makan hak sedap-sedap depan dia, dia tengok saja, tak kena juga, jadi rasa tak sedap lah. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi makna sini nak rayak tak apa kalau sekiranya dia tu rela. Misalnya dia tuan rumah, dia sakit, memang dia ajak kita untuk makan, dia buat kambing, dia sendiri tak boleh makan kambing, tak apa lagu tu, tengok keadaan lah. Hak tak bolehnya dia terliur benar, kita makan depan dia, lagu tu tak boleh lah. Menyebabkan kalau dia makan tu jadi sakit, tak ada pasal makan lagu tu. Tak boleh lah dia nak ayat sini makan tu kalau sekiranya memudaratkan orang sakit atau memudaratkan orang buta dan sebagainya, tak boleh lah. Sekiranya terpelihara aman daripada itu semua, kita tak apa dan dia tak apalah makan sekali. Tu nak ayatnya. Lepas tu kalau dia lambat sikit, tak apalah, muka dia tahu dah, kita cepat makan, dia lambat. Jadi tidaklah kata makan ini kena slow-slow nak melera ke dia, tak apa lagu tu. Jadi hak tak moleknya apa dia makan suku pula tu dalam keadaan tu. Boleh jadi dia akan berasa kau jauh hati, terutama kalau hak sakit, hak buta pun begitu juga. Orang tak sempat makan dengan kita, muka kita sakit, tak lalu kali makan dengan kita, pula dia akan berasa hati pula. Tapi kalau kita makan ramai-ramai, suka hati, dia suka tenang sikit. Begitu juga hak buta tu tidak kecil hati, kalau kita makan dengan dia. Tapi kalau kita buat suku, dia berasa hati. Jadi atas dasar tu tak apalah, tapi itu kena ambil kira dari segi makanan tu, makanan kepada dia. Kalau memudaratkan dia, tak boleh lah. Kalau memudaratkan dia, tak boleh. Lepas pada tu ayat seterusnya, setengah ulama katakan tidak, Imam Bukhari tidak maksud awal ayat ni, tidak, permulaan ayat ini, tapi dia maksudkan pertengahan ayat itu, iaitu laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak mengapa kamu makan sekali dan makan suku-suku. Hak dia sipunya. Tadi boleh jadi kena makan dengan orang buta, atau tak usah makan dengan orang buta, boleh jadi begitu gini. Ni dia nak ayatnya makan sekali pun tak apa, tak makan sekali pun tak apa. Yang pentingnya hati masing-masing itu terjaga, tidak terkilan. Yang pentingnya masing-masing itu terpelihara kesihatan dia. Itu yang penting. Itu yang dikehendaki daripada makanan itu. Kalau makan sekali pun sampai dia terliur, dia pun makan juga kambing tu, padahal dia darah tinggi, rebah selalu situ, susah, tak ada pasal. Kita duduk minum barang hak mani-mani, ada hak kecil mani, dia terliur, dia pun makan kata, tak ada pasal lah lagu tu. Jadi kalau lagu ni maknanya tak apalah kalau makan sekali atau makan suku, kita tengok keadaan lah tu. Tengok keadaan lah. Orang sakit pun kena faham, orang hak segar pun kena faham. Hak sakit tu dia kalau dia terliur tu tak usah dulu lah, tak usah dulu lah. Tak apalah tak makan sekali pun, memang makan sekali tu ada keberkatan dia. Tetapi nak warna keadaan itu tidak mengizinkan. Jadi tak apalah tidak makan sekali. Begitu juga orang buta, dia sendiri kena faham lah, dia kena faham. Jadi semua pihak kena faham, itu maksudnya. Jadi makan sekali pun tak apa, makan suku-suku pun tak apa. Setengah orang tu dia kata tak saya makan sekali, dia terlalu nak mengikut sunnah. Padahalnya dalam ayat Quran ni ayat dah laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tak apa nak makan sekali pun tak apa.
Ni kalau tak saya makan setalan dengan dia, selalu dia kata tak ikut sunnah selalu. Sedangkan makan suku pun tak apa, banyak sebab. Banyak sebab untuk seseorang itu tak apa tak makan sekali. Kalau makan sekali itu bukannya wajib. Kalau semaya jemaah, setengah ulama kata wajib tu pun. Dia kalau ada keuzuran, ada sebab-sebab yang tertentu, tak apa tak pergi. Pas sebab tu tak perlu ayat, kena sama faham lah. Kena sama-sama faham, jangan digaduh kata. Tak ada pasal boleh dosa. Begitu. Jangan gaduh tuduh ni tak mau ikut sunnah. Kena betul-betul belajar dulu. Kena betul-betul belajar dulu. Kalau kita tengok Quran ni senang. Dia rayak selalu dah. Ni sebab apa? Tak boleh. Ni sebab apa boleh? Dia rayak selalu dah. Lepas pada tu Imam Bukhari mari lagi juzuk yang kedua dalam terjematul bab ni, an-nahdu, berkongsi dalam makanan. Yang an-nahdu ni pakat waktu pitih. Pakat waktu pitih. Dia mau ada berapa? Dia mau ada berapa? Kita ada 10 riyal. Orang ni ada berapa? 5 riyal. Waktu 5 riyal. Hak ni ada berapa? Ada sebanyak ni. Waktu masing-masing. Lebih kurang tak kisahlah waktu tu. Itu makna an-nahdu. Sama banyak ke atau tidak sama banyak ke, tak apa. Lepas pada tu makan, hak tu waktu piti banyak, makannya tidak banyak. Waktu piti sikit tu makan banyak. Lagu mana? Halal ke tidak? Tak apa tu, dimaafkan. Bila kita sudah pakat gitu, makna setuju dah lah tu. Setuju dah lah tu. Itu masalah makan. Jangan pula dia ambil kira pula, bobel pula dah. Alik belakang bobel pula. Allah, makan banyak lah kata dia. Bui piti sikit. Ya kita bui piti banyak. Pasal apa dia suruh pakat? Pasal apa dia suruh? Jadi bila kita pakat kursi saat ni, tak apalah. Halal beralah lah sikit sebanyak tu, lebih kurang tu. Itu makna an-nahdu. Boleh, maknanya pakat. Buat keluar belanja untuk buat makan. Tak apa lagu tu. Jadi hak ni ada asal dia. Sama ada keluarkan pitih ataupun keluar makan makanan. Orang ni ada ke dia? Hak ni lah jadi surah sampai gitu tu. Jadi surah ataupun bobol lambak dan sebagainya tu. Orang ni ada ke dia? Ada waktu bit. Ni dia ada nyo. Orang ni ada ke dia? Dia ada ayat. Orang ni ada ke dia? Dia waktu bit, masing-masing waktu bit. Lepas tu waktu bit tu nilai dia tu tidak sama. Nilai dia tu tidak sama. Apa nama ni, kaca hijau tu tidak sama dengan ayat ke dia. Tapi boleh kalau tu, tak apa, pakat-pakat. Pakat-pakat boleh buat lagu tu. Wal ijtima'u fi at-ta'am, dan berhimpun untuk makan. Jadi berhimpun pakat makan tak apa lagu tu, memang ada asalnya. Diriwayatkan daripada Suwaid bin An-Nu'man, kata dia, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar bila kami berada di Sahba. Kata Yahya perawi ini, dia kata daripada Khaybar sejauh Ar-Rawhah, yakni sepetang berjalan. Atau sepetang perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai situ minta makanan waktu bik lah. Mana ada makanan tu waktu bik. Jadi pakai waktu bik. Jadi waktu lah an-nahdu tu. Waktu situ lah dia ambil an-nahdu tu. Lepas tu bila waktu bik sani, cuba tengok cara Bukhari nak ayat tu. Hak dia sebutkan dalam terjematul bab tu ada belaka. Ada belaka. Jadi tidak dibawakan kecuali sawik. Sawik ni kita kata apa dia pak? Tak ada orang kita tak buat tu. Kalau hak paling dekatnya dengan sawik ni sagong kita kata. Tapi dia tak ada sagong tu pasal apa nama ni, nyoh tu tak ada. Tidak berpunya. Tapi maknanya gitulah campur bahan tu bahan ni. Jadilah kita kata sagong. Sagong tu boleh bawa dalam perjalanan jauh. Boleh bawa sawik itu. Ataupun dia campuran macam kita kata macam minuman sekarang ni, dia campur macam-macam dalam tu. Campur bali, campur jagung, campur macam-macam. Hak dia itu macam holik lah kita kata. Yang mana boleh dikucah, berbahaya kucah. Lagu tu. Ataupun sagong. Sawik tu dekat lah. Sebab tempat kita ni tidak ada dibuat waktu tu. Kalau buat pun boleh juga, tapi tak tidak selera lah kita ni. Dapat kau capur lagu tu, capur tepung bali, capur susu kalau ada susu sikit. Lepas pada tu apa nama ni, bubuh minyak sapi, gau gitu. Ataupun kalau tak ada kurang apa, setakat mana ada lah. Jadi koleh kita kata bila capur-capur, capur air. Jadi kami kunyah tu, kunyah pasal tak bubuh air, kunyah kami makan. Pada tu Nabi SAW minta air, dia berkomor, kami pun berkomor, seterusnya. Jadi nak ayat sininya
Nabi SAW minta, "Pak marilah, siapa dia ada makanan?" Situ an-nahdu lah tu. Tak kira lah tu orang tu lebih banyak makanan dia, orang ni kurang sikit, orang ni makanan dalam bentuk apa, dia tak kira dah situ. Maknanya boleh begitu. Lepas tu pakai lah. Orang tu hak dia bubuh tu wah tamar bukan hak dia, katakanlah. Tak apalah dia makan. Pasal apa? Pasal bubuh sekali dah untuk nak pakai makan. Tidak kata tak ada makna lah kalau pakai bubuh situ, lepas tu nak ambil hak dia saja. Hak asalnya hak dia, tak ada makna lagu tu. Lebih baik terah hak orang lain kata. Tapi dalam peristiwa ni tak ada orang lain, kecuali yang adanya sawit belaka, ada sagong belaka, kita kata. Jadi nak ayat sini bila Nabi SAW minta tu, lepas tu pakat makan tu, pas sahabat-sahabat Nabi ni ada hak cacat, ada hak sihat sejahtera, ada hak tempang, ada hak buta, ada hak sakit. Nabi SAW tak kata hak sakit tu duduk suku lah makan, ataupun nanti makan dulu dan tu kah, ataupun makan kemudian daripada orang lain kah. Dia tak ada kata lagu tu. Di sini bermakna makan sekali. Makan sekali. Itulah yang Nabi SAW ajar, dan itulah dia boleh melahirkan kemesraan. Kemesraan, makan minum ni sebenarnya dia memesrakan. Sebab tu penting ada makan minum ni. Tapi kalau terlajak sangat, sikit-sikit makan, saya ada juga kalau lagu tu. Jadi kata Syekh Bajunid, mudah-mudahan tidak lagu tu lah kita ni. Syekh Bajunid pengarang tafsir kamus kemudian ni kamus pustaka tu, kamus Arab Melayu tu, Syekh Bajunid. Dia kata ke dia, orang Melayu kalau beripun dia bicara, dia kecek cara dia, cara makan kata dia, mesti tak ada sesat makan kata dia. Orang Cina kalau dia beripun, kalau kecek dia kecek cara dia, cara nak menego kata dia. Orang Arab kalau beripun, kalau kecek dia nak agak dia, dia bicara macam mana nak tulis kitab kata dia, macam mana nak tulis kitab. Itu kata dia, sejauh pengamatan dia lah, mungkin ada benar, mungkin ada tidak benar, tapi sedikit sebanyak tu ada, kita tengok tu, sedikit sebanyak tu ada. Mana asas tu, mungkin kalau orang Arab lah ni tak suka menulis pun, mana dia kira dia hak dulu lah kali. Orang kita pun tidak semua lagu tu makan tu, tapi makan tu penting lah. Kalau kita tengok mesti ada makan. Kalau kita tengok orang-orang lain luar negeri simple sangat makan, kadang-kadang bincang tak ada makanan, minum air gitu kan. Kita mesti kena ada air manis lah berapa. Hak tu jadi penyakit pula. Tapi Nabi SAW ni makan sawit ni, kalau pakat ramah hak sakit pun tak apa, ni sihat, untuk kesihatan, tidak memudaratkan. Jadi kalau makan sekali pun tak ada tu kata kecil hati makan depan dia dak dapat ke sawit. Jadi makna tak apa makan sekali pun, tak ada sebab yang perlu dipisahkan di antara orang-orang yang ada bersama tu. Tak ada sebab kita nak susuk ke dia, takut dia terliur, tak ada sebab, dapat ke sawit. Semua orang makan, tak apa hak tu. Jadi hak tu Imam Bukhari nak ayat ni. Lepas tu berimpun untuk makan. Memang berimpun lah ni, berimpun ada belakang dia. Lepas pada tu Nabi SAW minta air, dia berkomor, kami berkomor. Lepas tu dia mengimamkan kami sembahyang maghrib, tak ambil air sembahyang. Yang penting dia raya waktu tu sebab ada dalam setengah-setengah hadis di peringkat permulaannya disuruh kalau sesiapa tu makan sesuatu yang dimasak, yang disediakan dengan api, menggunakan api, kena ambil air sembahyang. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa itu untuk di peringkat permulaan. Hak tu sudah mansuh, hak tu cerita tu. Kemudiannya Nabi SAW tak ambil air sembahyang, tak apa tu. Ini bab roti halus, yang ini daripada tepung yang halus atau roti lembut, dan makan di atas meja, dan suprah, makan di atas suprah. Tiga perkara juga sini. Satu, roti lembut. Yang kedua, makan di atas meja, yang ini menggunakan meja. Yang ketiganya, makan menggunakan suprah. Kita pun panggil suprah juga. Jadi di sini riwayat daripada Anas, kata Qatadah ni, kami bersama Anas pada ketika itu ada dekat dia tu tukar roti, tukar buat roti untuk dia lah, khusus untuk dia. Mana yang buat roti khusus untuk dia ni? Anak ramah, anak cucu ramah Anas ni, beratus.
anak cucu. Oh, jadi munasabah lah kalau dia ada tukang masak apa ni khusus pun. Munasabah. Dia pun kata bela-bela tu ada kaitan dengan roti-roti ni. Dia pun kata Nabi SAW tidak pernah makan roti muraqqaq yang halus tepungnya, ataupun lembut tepungnya, ataupun roti itu sendiri lembut, kerana dibuat daripada tepung yang lembut lah. Dan tidak juga makan syatan masmutatan, kambing ataupun biri-biri yang dipanggang dengan dilumurkan rempah ratus. Itu mana syat masmutah, hatta laqiyallaha azza wa jalla, sehingga dia menemui Allah azza wa jalla. Azza wa jalla. Jadi di sini itu hadis yang pertama. Hadis yang keduanya daripada Qatadah juga, daripada Anas, kata dia, saya tidak tahu Nabi SAW makan menggunakan sukur rojah. Yang ni piring untuk mengisikan bahan-bahan makanan menambah selera. Untuk menambah selera. Sebab kita kata kalau tempat kita ni budu misalnya, sambal misalnya, ataupun jenis-jenis colek lagu tu, tu dengan maksud tu. Dan tidak pernah juga dibuat roti untuknya, roti yang lembut, dan tidak pernah dia makan di atas khiwan. Lepas tu orang tanya Qatadah, demo tu makan atas apa dia orang dulu tu? Dia kata atas suprah. Hadis yang ketiga, yakni ketika Nabi SAW kita kata berbulan madu lah, bulan madu dalam perjalanan, maknanya mula-mula dia bertemu bersama dengan Safiyah. Dia menjemput orang-orang Islam ni, Anas tolong panggilnya kepada walimah dia, kenduri dia nya tak ada gapa, ringkas sangat. Nabi SAW tu suruh hampa anta' tu, suprah daripada kulit. Bila dihamparkan, bubuh dalam tu buah tamak, keju, minyak sapi. Itu yang disebutkan. Mungkin ada lagi yang lain-lain campuran itu. Lepas tu dia pun buat haisan, yang dia buat halwa fi nit'in dalam beberapa suprah daripada kulit itu. Hadis yang keempat ni, mana dia ayatnya Asma mana buat pengikat suprah Nabi SAW. Jadi makna Nabi SAW gunakan suprah lah untuk menghidangkan makanan dia, hot tu anaknya. Hadis yang kelima, di atas hidangan Maidah Nabi SAW ni, hidangan tu atas suprah lah, atas suprah Nabi SAW. Begitulah seterusnya. Jadi ada 4-5 hadis ni di bawah tajuk ni. Jadi yang pertama, Nabi SAW ni tidak pernah makan roti daripada tepung halus. Kita ni pasal kita tidak makan roti, makanan kita bukan makanan daripada tepung, makan pun bukan makanan asasi lah. Jadi dengan sebab itu tidak ada pembahagian tu, pembahagian tepung hak sawan ni kasar orang panggil ke dia, hak halus sikit orang panggil ke dia, hak halus lagi orang panggil ke dia. Tak ada perincian itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa-bahasa orang yang memang makanan asasi dia tu roti, memang ada perincian dia. Jadi payah kita nak ayat tepung halus, tepung kasar, gitu jelah kita kata. Tapi kalau orang lain dia ada tu beza tu. Kalau hak kasar lagu ni, kalau hak tumbuk lagu ni, kalau hak meseng lagu ni. Lepas tu kalau hak tumbuk licin sampai jadi putih, berah tu kita kata lagu ni nama dia. Tapi kalau sekali dengan selupak dia hak dalam tu cuma kulit dia saja yang dibuat, agak dia nama dia ada nama-nama tertentu. Jadi di sini nak ayatnya Nabi SAW tidak makan roti daripada gandum. Gandum yang mana tepung dia tu halus. Tapi bukan makna gandum yang tepung dia tu kasar, tidak bermakna begitu. Setengah ulama dia mengatakan Nabi SAW hanya makan roti daripada gandum Bali.
Bali itu maknanya tepung kasar lah. Sebenarnya tidak. Tepung gandum pun kalau diproses kasar, mana tidak dibuat selupak dia hak dalam tu, hanya dibuat kulit dia saja, hak tu pun kasar juga jadi. Kalau ditumbuk jadi kasar juga. Tidak halus benar seperti kita sekarang ni, ataupun sampai dulu pun ada juga halus-halus tu. Jadi orang mewah-mewah pakai hak tu lah. Jadi kebanyakan ulama dia mengatakan bahawa Nabi SAW ni tak suka makan roti daripada tepung halus ni kerana dia zuhud, kerana dia bersifat zuhud. Tapi anak hak tu pun yalah anak terima juga, salah satu makna dianya ya begitu. Tapi di sini dalam bab ni kurang sesuai. Ni bab makan ni bukan bab zuhud. Bab zuhud dia akan cerita pula. Bab makan apa makna? Ni satu perkara besar ni. Tapi kita sudah lupa. Manusia tak cara kau ni. Orang Islam pun tak cara kau ni. Sehingga kita perlu cari makanan-makanan tambahan pula. Kena cari pula makanan-makanan tambahan pula. Sebenarnya sini sudah cukup dah. Nak rayak di sini, Imam Bukhari nak rayak di sini, Nabi SAW tak makan roti daripada tepung halus tu, maknanya hak kasar. Yang ni sekadar buai kulit dia saja. Selapuk dia hak dalam tu cukup baik untuk kesihatan. Sebab hilang selapuk itulah daripada berah padi tu ke ataupun gandum tu sekarang ni sehingga jadi putih. Orang tengok pilih hak putih, hak sinar comel, sedangkan hak tu habis dah zat dia tu. Keistimewaan pada bijirin itu sudah tidak ada dah. Jadi di sini dia nak ayat Nabi SAW makan hak kasar tu selain daripada zuhud, dia bukan tekan hak tu saja, tekan dari segi kesihatan tu. Hak tu ya jadi sakit jantung lah, sakit maidah lah, lepas pada tu sakit gastrik lah, lepas pada tu macam-macam lah, semelik lah. Pasal apa? Pasal tidak ada dah vitamin, tidak ada dah kebaikan-kebaikan yang ada pada makanan tadi tu. Habis serat-serat dia tu hilang. Jadi kena cari pula makanan berserat pula, hak lain pula. Kena cari pula makanan-makanan tambahan. Sebenarnya ada dah situ. Sini maksud dia. Maknanya Nabi SAW tidak makan hak halus tu selain daripada zuhud dia tu. Dia nak rayaknya makanan tu lebih baik untuk kesihatan sebenarnya. Tapi orang kata tak nampak cemas, merah je nampak, tidak putih molek. Padahal hak tu lah, hak molek ni, hak baik untuk kesihatan. Dia nak pergi situ. Sebab ni bukan bab zuhud ni, bab makanan. Dia nak ajar kita makan apa yang baik untuk makanan kita. Situ pergi. Tetapi kebanyakan orang dia kata Nabi SAW zuhud saja. Tetapi itu ia juga kita terima juga hak tu. Banyak perkara yang Nabi SAW rayak ni, hak ringkas-ringkas, hak sederhana tu, kebaikannya diperolehi oleh orang-orang miskin. Oleh orang-orang miskin. Dah orang kaya makan berah hak putih-putih tu. Orang sesak makan hak tu. Jadi orang kaya makan gotu lagi, goni lagi banyak. Tetapi kesimpulannya walaupun banyak dia makan, lebih kurang hak sesak. Sebab dia makan hak sepuluh tak adil. Gandum kasar makan sayur hak murah-murah tu, makan pucuk kayu hak tak kena beli tu. Hak tu beri kesihatan kepada dia. Hak ni bunyi ada letting, sarding gotu, sarding goni. Sebenarnya sudah beracun dah banyak. Waktu makanan-makanan yang campur dengan macam-macam bahan kimia, pengawet lah, pewarna lah, macam-macam. Nak suruh comel pula, nak suruh comel pada penglihatan, tetapi untuk kesihatannya tidak baik. Nabi SAW tidak makan lagu tu. Hak tu dia nak ayat sini. Wala syatan masmutatan, dan dia tidak juga makan kambing yang panggang dengan dilumurkan bermacam-macam rempah ratus. Lagu tu. Sebab apa ya kita terjemah begitu? Sebab daging hak panggang saja Nabi SAW makan, ada dalam riwayat yang lain. Jadi masmutatan itu dia tidak kata syatan mashwiyatan. Kalau semata-mata panggang saja dengan lomo sikit-sikit lah, kita kata minyak ataupun repah sikit-sikit, bubuh garam, bubuh kita kata kunyit, kita kata sekadar tu, tidak lagi tak apa lagi hak tu bubuh halia kau sikit, sekadar tak apa lagi. Hak ni maksudnya banyak lagi bubuh repah tu.
Jadi makanan mewah lah maksudnya. Dan di sebalik kemewahan itu, banyak pula oleh kerana campur bahan-bahan tadi memudaratkan kesihatan pula. Sebab tu dia makan yang sederhana, yang simple sangat makanan dia tu. Dia nak ayat situ, makanan yang simple tu paling baik. Sebab tu Nabi SAW tak makan dua makanan yang bercanggah. Hak ni panas, hak ni sejuk sangat. Mizaj dia. Hak ni menyebabkan kita cerah perut. Hak ni menyebabkan kita semelik. Dia tidak makan dua sekali lagu tu. Dia tidak makan. Biasanya lauk dia ni lauk dia tidak makan hak basi, hak kemarin tak makan. Walaupun kata dia ni simple, tapi hak kemarin dia tak makan. Hak basi dia tak makan. Ini bukan menunjukkan nak jimat tak tu pasal. Tak. Nak makan apa yang ada. Tak. Dia pilih. Kalau kita perhati situ, memang dia jaga kesihatan sebenarnya. Dan hak sebaik-baiknya paling kurang lauk tu paling molek. Sebab tu kata kesihatan ni dicapai, diperolehi oleh orang-orang yang sesak. Dia makan sikit. Bila makan sikit tak kena nyakit. Makan hak asah-asah saja, hak sederhana. Tidak banyak cerewet campur gotu goni kakak gula tu banyak benar tu. Hak tu gak. Tak lama kalau makan hak tu. Tak lama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan begitu. Kita kena ingat hak ni setengah orang dia ogahlah ke zuhud semacam. Bagi anak tidak begitu. Dia nak ajar kita makan yang sederhana, yang simple, paling ringkas. Makanan paling ringkas itulah yang paling baik untuk kesihatan. Kita nak makan ni untuk kesihatan. Sebab itulah Imam Bukhari mari pula lepas pada ni lepas pada makan sakit pula. Biasanya kerana tak kena makan lah dia jadi sakit tu. Apabila sakit nak berubat, dia mari kitab perubatan pula lepas pada tu. Cara dia buat tu teratur molek, tersusun molek. Tapi kalaulah kita ni makan molek, start daripada makan ni kita makan molek daripada belanja. Sebelum pada ni bab belanja. Belanja ni yang paling utama sekali, belanja nak makan lah. Lepas tu baru pakaian ke apa ni. Rumah tu nak buat sekali ya semua hidup biasanya. 2-3 buah rumah jarang hak tu kita kata. Biasanya makan ni hak nak hari. Jadi sebab tu penting makan. Jadi dia lepas pada belanja makan. Maknanya kalau makan ni molek sebenarnya tak perlu ubat dah. Tak ada sakit. Apabila tak ada sakit, tak ada ubat dah. Tak perlu ubat dah. Sebab tu yang agak ni dulu. Dan dia tunjuk macam mana Nabi SAW makan. Ringkas sangat. Sehingga dia bertemu Allah Azza wa Jalla. Mana dia tidak makanlah banyak sangat. Makan makanan yang solek kita kata, yang cerewet. Tidak lagu tu. Apa yang ada. Tapi dia tidak makan. Kalau hak basi tak makan. Hak lama dia tak makan. Gitu. Lepas pada tu dia tidak makan ala sukur rujah. Sukur rujah ni maknanya piring lah. Piring itu berisi penambah selera. Ada lagu tu. Apa kita sambal, sedap kalah makan sambal belacai pula kita kata. Lalu benar nasi tu. Sepinggan jadi 2 pinggan. Begitu juga budu ke apa tu. Tak ada tu. Jadi makna dia makan ringkas saja. Lauknya bubuh datang roti dia tu lah. Ataupun di luar daripada roti dia. Jadi makanan dia kering. Gitu saja. Tidak ada kuah-kuah banyak. Mana sabarlah sesuai dengan makanan roti tu. Makanan roti kalau kita kalau kita kata sayur air tak sesuai dengan roti. Tak sesuai. Nak cicah lagu mana sayur air. Tapi kita makan nasi ni menyebabkan jadi lauk pun banyak. Lauk banyak. Kalau makan roti kurang. Banyak lauk yang tidak sesuai dengan roti. Jadi lagu tu tak ada. Maknanya dia tidak bersolek lah. Bukan makna tak boleh kita makan dalam piring ni. Semua ni boleh. Tapi boleh pun jagalah. Kena beringat. Semolek-moleknya makan tu walaupun boleh, maknanya kena beringat. Hak sedap-sedap tu seminggu sekali ya kau. Padahlah seminggu sekali. Kalau buat nak hari kambing, memanglah ikut selera lagu tu. Tak lama kalau lagu tu. Ataupun sambal sama ada sama. Tak lama. Betul lah sedap selera makan tu betul lah. Waktu makan vitamin pula. Makan ubat waktu ubat nak suruh lalu makan. Lalu makan tu macam-macam lah nak. Kau banyak sakit lagu tu. Jadi hak semoleknya
sekali sudahlah. Kalau daging sekali seminggu molek lah tu. Molek lah tu. Kita nak makan ketan, kau nak makan soto kau, sekali seminggu padai lah. Lepas tu hak banyaknya makan yang sederhana. Makan yang sederhana, yang simple saja. Hak tu yang terlebih baik. Lepas tu kalau kari, kalau gapo dia kita kata kurma lah macam-macam, banyak benar tu hak tu. Tapi kalau panggang saja ringkas, dan zat dia pun banyak, tidak hilang. Tapi kurang sedap lah kalau lagu ni. Kurang sedap. Tapi kalau kita, ialah ini di antara sebab tidak semestinya benda ni kita jaga pun. Kalau dia aksiden mati potula juga, cepat juga kita kata tak boleh kira hak tu. Kita tak kira hak tu, kita kira hak biasa. Kalau kena wabak misalnya, jaga tegak makanan, lepas tu kena wabak mati, tak kira hak tu, kita kira hak biasa. Hak biasa ni, makanan ni ada peranan juga, menjadi sebab juga untuk seseorang itu hidup lama. Untuk seseorang itu hidup lama. Jadi kalau buat borah-borah gitu tak ada lama. Jadi kalau kita makan lagu tadi sederhana tadi, boleh lama lah. Apa kalau sedap pun tak ada lama, 30 tahun tu tak boleh makan dah. Umur 30 tu tak boleh makan dah. Banyak perkara, gigi rongok habis dah. Lepas pada tu sakit gotu lah, sakit buah pinggang lah, gotu goni. Apa? Makan sekarang ni orang buat kajian, banyak penyakit ni kih makan orang duduk menyoh kih dalam ting mahal gapo tu penyakit, bawa penyakit hak sebenarnya. Tapi kalau makan hak ringkas lagu ni, sekali seminggu pun kita boleh makan lama, boleh makan sama pak ketua. Pada masa makan daging tak apa, makan banyak sekali, lepas tu boleh lama. Kalau tidak tak boleh lama. Nak agak dia lagu tu. Sedih juga kadang-kadang kita tengok orang-orang yang sudah sakit tu, lagu tu terpaksa pula kena pergi cari pula. Sekarang ni dia proses selupak tu, selupak beras gandum tu dia proses pula buat peracur untuk ada jual pula dah kedah tu. Pasal apa? Pada dah beras gapo tu habis tak ada dah tu, sedangkan hak tu baik untuk jantung manusia. Hak ni lah hak Nabi SAW makan tadi. Pasal dia tumbuk gitu saja, sederhana, gelupah kulit dia tu, sudah tidak putih pun tak apa. Jadi berjual suku pula, terpaksa kita kena beli suku pula hak tu. Makan pula vitamin tu, vitamin ni, semuanya mudarat belaka. Lepas tu kita utamakan makanan berperisa, perisa tu, perisa strawberry lah, perisa macam-macam perisa. Pas nak buat satu-satu perisa tu, perasa tu, rasa goni tu, macam-macam campuran pula. Sampai 300 lebih bahan-bahan campur, barulah boleh rasa lagu ni. Nyoh dah dia boleh tiru hak Tuhan. Jadi berasa walimah. Bukan walimah sengati, berasa wadrian. Bukan wadrian sengati, capur-capur. Pas capur tu kak bahaya, tak kira lah tu. Baik tak sah lah. Kalau nak ambil wadrian bubuh, bubuh dalam bubuh tu, tentu berasa wadrian. Tak boleh lawan Allah SWT buat. Walimah kalau kecil pun, kalau hak tidak bubuh racun ke apa tu, semasa penanaman dia tu, hak tu lebih baik. Dan rasa dia tu dengan khasiat dia sekali. Hak ni ada rasa saja, khasiat tak ada, racun hak ada. Nak agak dia lagu tu. Jadi itulah benda-benda tu lah yang perlu kita kena perhati di sini. Jadi tidak pernah, lepas pada tu dia tidak pernah makan di atas khiwan, atas meja. Khiwan ni zaman jahiliah dulu dia buat daripada batu, meja. Lepas tu bangku dia, kursi dia ni bersambung dengan meja tu. Tingginya dalam sehasta meja tu. Kedudukan orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, orang-orang kebesaran lah. Dia makan, dia tak boleh tunduk. Sebab kalau tidak letak atas tu dia kena tunduk. Tunduk ni maknanya cara makan orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang apa-apa kedana. Dia tak sih. Nak suruh beza dengan orang ramanya, dia pakai makan atas meja tu, duduk tegak gitu. Cara makan tu pun tak kenyang tu makan lagu tu. Nak melera kat ramah ni, nak melera ni. Sebab kita katalah makan dengan garpu, kalau learn ni solat,
makan dengan sodu lah, makan dengan gatu ni tak kenyang. Hak sedapnya kalau makan ketai tu misalnya kita kata, oh sedap dengan tangan tak boleh lah. Tapi nak jaga saat ni lah majlis nak suruh kata kita ni orang besar, kebesaran, orang kelas lah, biasa masuk restoran besar-besar makan lah, tak sedap, tak puas hati pun. Pasal saat ni lah lebih penting nak jaga kebesaran saat ni. Hak ni pun tak tunduk, makan tu begitu tegak tubuh. Sebab apa Nabi SAW tak makan atas meja ni? Tak sibuk menyerupai dengan demo tu. Nabi SAW nak hapuskan semangat suka kepada orang-orang takabur ni. Siapa serupa cara makan dia pun Nabi tak boleh, cara pakai dia pun Nabi tak boleh, cara berjalan dia pun Nabi tak boleh. Nak hapuskan hak tu tujuan sebenarnya. Jadi bila benda ni tak ada timbul dah hak tu, tak ada timbul dah apa nama ni, sekarang ni dalam masyarakat kita lah, kita kata begitu juga dalam masyarakat lain tak timbul dah, boleh dikatakan umum dah orang makan atas meja ni. Tidak ada dia menjadi satu tanda kepada kebesaran orang-orang bangsawan, kau tak ada. Mungkinlah kalau hak solek-solek sangat tadi tu dengan cara makan yang khusus tu kita kata hak tu ada lagi. Tapi kalau guna meja saja yang sederhana begitu, tidak menjadi khususiah, ketentuan untuk orang-orang bangsawan saja sekarang ni, tidak. Bahkan umum pun makan begitu, bukan untuk menyombong makan begitu. Jadi kalau lagu tu tak apalah, kalau lagu tu tak apa. Sebab Nabi SAW larang ni kerana itu. Begitu juga orang lain-lain. Kalau tidak, kita akan kata tak boleh makan. Mesti kena serupa dengan Nabi, serupa berlaku. Tak boleh makan atas meja. Lepas tu kalau kita buang air pun, Nabi SAW buang air duduk tinggung. Kita kena duduk tinggung. Lepas kalau jambai sekarang ni, jambai pasal duduk tu tinggi tu, tak boleh. Bukan Nabi tidak buang air lagu tu, sahabat-sahabat tidak buang air lagu tu. Dia duk kira hak zahir tu, tidak kira dari segi keselesaan, dari segi orang tua hak sakit orak tu. Kalau nak duduk tinggung sakit orak. Jadi kemajuan ni dalam benda-benda lagu tu kita kena terima. Jangan kita beku di dalam memahami sunnah, jangan kita beku. Kalau tidak rugi kita sendiri, kalau tidak menyusahkan kita sendiri. Misalnya tadi kita tak saya guna apa ni tandas dalam bentuk mangkuk begitu yang tinggi tu, duduk sebab duduk atas kursi tu kita kata tak saya guna tu sebab Nabi tidak pernah guna begitu. Tak boleh. Kita tengoklah keadaan kita. Nabi SAW mengikut setengah ulama yang dia katakan kecil berdiri tu sebab dia sakit lutut. Ada sebab kata dia kecil berdiri. Tapi bagi setengah orang kata tak sabit tu dia nak menunjukkan harus, boleh. Tapi dengan kedudukan ni buang air besar dengan keadaan ni tidak pernah pun tak apa, kita boleh buat hak ni dia berubah-ubah ni, keadaan ni berubah-ubah. Jadi dia tidak makan di atas meja bukan secara mutlak dalam semua keadaan tak boleh makan, tidak lagu tu. Hak ni dalam masyarakat hak lagu tu, masyarakat yang menjadi tanda kepada orang-orang besar, kepada orang-orang mewah, lagu tu makan. Hak tu dalam masyarakat tu. Kalau dalam masyarakat tidak begitu tak apa. Nak makan atas meja ke, nak makan sambil duduk ke, tak apa, boleh berlaku. Jadi dia tanya atas apa mereka makan? Atas sufrah. Sini sudah ada belaka dah ni. Jadi mana makan roti lembut, makan di atas meja, dan makan di atas sufrah. Makanan itu diletakkan di atas sufrah. Jadi hak Nabi makannya iaitu dengan makanan dia tu diletak di atas sufrah, makna atas lantai. Jadi ini Nabi SAW nak suruh serupa dengan apa ni orang-orang miskin, orang-orang susah. Dia tak si Nabi SAW ni bawa agama dia tidak nak serupa dengan orang-orang mewah, tidak. Dengan orang-orang bawah pun boleh turut dia, dan dia menampakkan simpati dia, pembelaan dia tu kepada orang-orang bawah. Lebih begitu Nabi SAW ni. Jadi cara makan dia atas sufrah tu boleh, boleh makan begitu. Tetapi kalau seorang tu apa nama ni, katakanlah perut dia buncit besar, mungkin kurang selesa kalau makan atas sufrah, dia kena tunduk. Bila kena tunduk tu jadi kalau dia makan atas meja, meja Jepun tu rendah tu, tak apa juga. Nak atas meja tinggi pun tak apa juga, boleh berlaku. Tengok keadaan lah, sesuai dengan keadaan. Jadi hak ni bukan suatu yang mesti.
Bukan suatu yang mesti lagu ni. Setengah-setengah orang tu dia tak say. Orang betul-betul dia nak buat lagu ni, maka atas perah meja buang habis. Tak say. Tak say. Sudu tak say pasal menyerupai orang kafir. Gerpu tak say. Itu ayalah susah diri sendiri jah. Bukan apa anak tolong rakyat. Takut susah diri sendiri. Nak makan bubur lagu mana? Nak makan bubur lagu mana? Payah tu. Nak kaut dengan tangan. Tak sesuai tu. Banyak makanan yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan makanan itu sesuai dengan kita. Nabi SAW tak pernah makan nasi. Tak pernah. Tak ada satu hadis pun sebut dia makan nasi. Padi ni daripada padi ni. Tak ada. Lepas tu apa tak makan roti sama. Kalau nak kira lagu tu, hak tu mengikut keadaan masing-masing. Hak tu keadaan masing-masing. Dia duduk di tempat dia makan roti, kita duduk di tempat kita makan nasi, tak jadi masalah. Tak apa hak tu. Tidak mana kita tak ikut sunnah tu. Hak tu supaya juga dari segi persiapan meja kah, suprah kah, apa kah, tu tak apa berlaku. Boleh berlaku. Lepas pada tu ni dihamparkan antak tadi. Lepas tu bubuh dalam tu wahtama, keju, apa nama ni, minyak sapi. Lepas tu gau tu jadi halwa. Maka gitu hak itulah kenduri dianya. Makanan dalam kenduri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dia. Jadi ringkas sangat. Tidak kata kenduri ni makna kena sembelih lembu ke apa. Ada. Tapi kalau boleh tak apa, boleh ajak ramai keluarga. Molek juga. Molek juga. Hak ni cara ringkas pun boleh juga. Kenduri ni tidak nanti kena pitih banyak, babi pitih banyak. Ikut keadaan kita lah. Terutama macam ni dalam perjalanan, ikut apa yang ada lah. Dan di sini juga menunjukkan bahawa kenduri itu ialah pada hari bina itu ataupun hari-hari yang dekat dengan bina, yakni lelaki itu bersama dengan isteri dia. Hak tu moleknya sebagai peristiharan lah. Sebagai peristiharan, sebagai apa nama ni, memaklumkan kepada orang ramai bahawa dia ni sudah bersama dengan isteri dia. Lepas pada tu ni orang-orang duduk cela, duduk buruk Abdullah ibn Zubair dengan mengatakan anak perempuan yang mempunyai 2 ikat pinggang. Pelik kata. Orang pakai ikat pinggang mak dia dipakai ikat pinggang 2. Pasal mana? Jadi orang kata gitulah. Wak nganyi, nguduh. Pasal apa? Ibnu Zubair ini dia ada perjuangan dia. Hanu ada perjuangan dia. Jadi bila masuk politik lah ni kita kata. Politik ni daripada dulu lagi. Bila hak ni setengah ulama kata dalam Hasyiah ni pun dia sebut di zaman Yazid, setengah ulama kata di zaman Abdul Malik bin Marwan peristiwa ni berlaku. Hak ni kata huduh, hak ni. Jadi bila dia tak kena, dia kata nguduh hak tu. Kadang-kadang benda-benda yang tak pernah sabar. Kadang-kadang buat kata tepat tu, hak dia nguduh tu sebenarnya bukan sesuatu yang mengaibkan, suatu kelebihan, tapi dia tak erti. Tapi dah tak ada alasan, tak ada modal, guna hak tu sebagai apa ni, sebagai celaan. Sebenarnya dia bukan sesuatu yang mengaibkan, bukan. Macam di sini. Maknanya sekali kita tengok, pelik. Orang lain pakai ikat pinggang mak dia pakai ikat pinggang 2. Pasal mana? Besar benar kau perutnya. Gitulah maknanya sesoalan. Besar benar kau yang perlu 2 ikat pinggang tu. Jadi mak dia pun tanya, mu tahukah, kata dia, wahai anakku, mereka mencela engkau, memburukkan engkau dengan 2 tali pinggang. Mu tahukah gapo kat 2 tali pinggang ni? Cerita dia nya. Dia kata gini, asalnya pada ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah tu pada ketika tengah hari. Orang lain ni kata pasal terpengaruh dengan setengah-setengah kitab ni, kata tengah malam. Tengah malam hijrah. Pasal ikut Ibnu Ishaq lah. Tu lah. Waktu yang kita apa ni tak belaga dengan Ibnu Ishaq, tak terima Ibnu Ishaq tu. Banyak perkara dia. Pergi rusakkan sejarah Islam. Lepas tu orang duduk kata dia ni tokoh dalam sirah. Pakat duk rojok dia malangnya tidak sedar. Padahal dalam Bukhari nanti kita akan jumpa
hijrah pada waktu tengah hari dalam Bukhari. Tapi dia mau kata ni Bukhari ni hadis, bab sirah ni, sirah lah kena sirah, tak kira lah dia tu setara mana orang, tak kira. Itu cara orang kita bernilai, tak kena tu. Jadi dia pergi ni, Nabi SAW pergi dengan Sayyidina Abu Bakar ni, pergi masuk dalam gua, nusuk situ. Jadi Asma ni, dia lah yang bawa makanan. Cekera kau habis makanan, dia bawa. Satunya, dia kata saya belah dua. Satunya untuk saya ikat greba Nabi SAW. Tak ada benda tali untuk nak ikat, jadi saya buat tali pinggang, buat apa ni, kain kelubung lah kita kata, belah dua. Belah dua tu, satunya buat ikat greba Nabi. Greba ni dia ada mulut dia, kalau tak ikat tu ambil air lah. Jadi muka dia kulit kambing yang dilapah, dipelocoh, tu dengan tidak dibelah kulit dia tu. Jadi sikit lah kena ikatnya. Jadi bahagian tekak dia terjadi mulut greba, bahagian tekak leher kambing tu. Jadi kulit dia tu perlu diikat, mulut dia tu. Satu dia buat ikat tu mulut greba tu. Satu lagi untuk ikat suprah Nabi SAW. Dia bubuh makanan dalam kain, lepas tu dia ikat, cetung lah kita kata, bawa tu. Bawa kat dia pergi buat lala, duduk situ tu, dia gantung mana-mana. Dia gantung makanan itu. Jadi Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, ayah dia, ambil makanan tu, nusuk-nusuk. Gitulah caranya. Makanan itu disediakan oleh dia. Dan banyak lagi nanti dalam bab hijrah nanti kita akan jumpa peranan Sayyidina Abu Bakar, hamba dia, Asma anak dia, Aisyah anak dia yang menyediakan makanan untuk Nabi SAW itu, tetapi ditutup oleh Ibnu Ishaq dan puak-puak Syiah ni, dan kita terpengaruh dengan demo ni. Tak ada lah tujuan dia kata hijrah tengah malam tu nak tubik cerita Sayyidina Ali tidur atas katil Nabi SAW tu lah. Nak tubik cerita tu, kalau tidak lagu mana nak tubik cerita tu? Pas cerita tu ada dalam kitab hadis kau? Tak ada. Tapi orang kita tak reti, tak tahu mana puca dia. Dia kira ada cerita riwayat pakai ambil tu. Dia tak reti puca ni. Puca dalam kitab mana? Kitab tu muktabar kau tidak? Dia bukan Ibnu Ishaq, dia Syiah. Dia mesti kena tonjok Sayyidina Ali, pelebih Sayyidina Ali. Kalau tidak, tak ada kelebihan Sayyidina Ali lah. Dan dia kena tutup lah kelebihan Sayyidina Abu Bakar tu. Kalau rakyat hijrah tengah hari, lepas tu peranan Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid gapo ni, peranan dia pergi buat pergi unta, lepas tu perah susu buat pergi kepada Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyaklah kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh lah ada kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dia nak banyak Sayyidina Ali ni, maka dia buat cerita tu. Timbul lah kalau tidur tengah malam. Padahal tak ada adat pun waktu tu. Dalam Bukhari pun tak ada, dalam kitab lain pun tak ada. Itulah bendanya. Pasal orang kita tidak ngaji molek hadis ni, ataupun kalau dia ngaji pun dia tak erti. Macam sirah ni, tak boleh pakai hadis ni, sesoalan tak boleh pakai hadis. Padahal serupa dalam Bukhari kat mana-mana pun sanad dia tu tinggi, lebih tinggi pada hak lain. Bukan dalam bab fiqh saja. Kita masalahnya fiqh pun tak saya pakai juga. Kata je Bukhari ni istimewa, kelebihan dia. Bukhari ni muttafaqun alaih, syaikhan, duduk sebut. Imam Bukhari, Imam Muslim, penuh-penuh mulut. Apabila kita gunanya, fiqh dia pun tak pakai, sirah dia pun tak pakai, tak ada kamu satu pakai. Itulah. Lepas tu bila kita tak pakai, hak molek ni, mari hak tak molek ni, mari hak tak molek, kita terima. Itulah benda je. Pasal tidak teliti. Jadi kata dia, lepas pada tu bila Abdullah bin Zubair ni tahu cerita tu, bila demo tu kata huduh ke dia ataupun memburuk-burukkan dia dengan dua tali pinggang tu, dia pun kata ihan wal ilah. Ihan wal lagi kata dia. Katalah lagi. Kata lagi. Bermuja baru aku maknanya. Kalau kamu kata begitu, sebab itu bukan keaiban, bukan keburukan aku, tetapi kelebihan aku. Kelebihan mak aku. Kelebihan tok nenek aku ada di situ. Makna begitu. Tilka ihan lagi kata dia. Cakaplah lagi. Wallahi demi Allah. Mana? Tilka syakatun zahiran an ka'aruha. Dia petik ni maknanya satu bahagian daripada syair. Orang-orang dulu ada tepi itu sebut. Itu adalah keaiban ataupun keburukan yang
jauh sekali daripadamu. Maknanya tidak mengenaimu keburukan itu. Tapi orang-orang musuh ni kadang-kadang dia nak kata huduh tak ada modal, hak benda molek yang dia tidak faham tu, dia ingat kau benda tu huduh, dia guna tu. Sebenarnya itu bukan suatu yang huduh, bukan suatu keaiban, bukan satu kekurangan, tapi satu kelebihan. Dia tidak faham. Gitulah. Hak nak di sininya, hak nak Imam Bukhari naknya suprah, dia sebut suprah. Saya buat ikat suprah dia. Hak lagi tu saya buat ikat suprah. Jadi maknanya Nabi SAW makan di atas suprah lah. Jadi makanan dia tu diletakkan di atas suprah, bukan di atas meja ke ataupun sebagainya. Hak lagi ni pun lagu tu. Fa ukilna ala maidatihi. Maidah ni maknanya hidangan. Kalau dalam bahasa baru maknanya maidah tu maknanya talan, bekah orang buat letak makanan tu. Ni dalam bahasa dia ni tidak semesti begitu. Bahasa hadis ni kadang-kadang dia lain. Lain. Kita jangan sebab tu tak boleh bahasa saja. Tak boleh. Dia kena faham bahasa Quran, bahasa hadis suku. Kalau kita pakai bahasa Arab moden saja banyak perkara lah. Kalla innaha tazkirah. Itu adalah tekek pula dah. Tazkirah tu makna tekek. Tekek kereta api, tekek kapal terbang. Padai lagu tu. Tazkirah situ bukan makna tekek tu. Makna tazkirah lah. Itu masalah bahasa tu satu hal juga. Bahasa tu. Jadi hak ni maidah ni maknanya suprah yang ada makanan di atas dia. Itu orang panggil maidah. Kalau suprah saja suprah lah. Bila ada makanan di atas dia tu orang panggil maidah. Suprah juga. Bukan maknanya dia ni talan, tidak talan. Di sini. Nabi SAW tak makan. Seperti orang yang tidak berselera lah terhadap makanan itu, tapi dia panggil orang lah untuk makan. Kalaulah haram, tentu tidak dimakan dalam hidangan Nabi SAW. Adalah hak dia makannya, tapi dia tidak makan semualah. Dan tentu Nabi SAW tidak suruh makan hak tu. Jadi ini menunjukkan bolehlah makan tu. Hak dia nak sininya maidah tu. Hak dia nak sini. Jadi maidah tu pun termasuk dalam suprah juga. Sebab itu Imam Bukhari tak buat tajuk suku tu maidah. Sebab maidah tu suprah dah. Cuma suprah yang ada makanan di atas dia. Lepas tu ni bab sawit. Bab sawit maknanya apa tadi kita kata sepas sago lah. Sepas sago. Hak tadi juga. Jadi begitulah. Nak ayak makan sawit pun boleh. Makan sawit boleh. Tak apa. Dan sawit itu di antara makanan yang selalu disediakan oleh orang-orang zaman itu semasa dalam perjalanan. Makanan dalam perjalanan. Pasal dia mudah, ringkas. Hak tu nak sini ya. Makan sawit. Nabi SAW pemakan, kami pemakan. Seterusnya Nabi SAW dia tidak makan sehingga disebutkan nama makanan tu, sehingga dia tahu apa dia yang dia nak makan tu. Jadi hal ni pun begitu juga. Jadi cerita saat ni kita sudah baca dah. Nabi SAW nak hala dah. Nak hala dah. Maknanya kali ni macam dia tidak tanya. Dia tidak tanya. Tetapi Imam Bukhari amari hak tu. Hak dia tidak tanya. Lepas tu yang kata saat ni dalam tajuk saat ni, dia tidak makan sehingga disebut tu. Pasal dia tahu dah. Dan orang-orang lain pun tahu dah. Nabi SAW ni sekali dia tanya. Jadi bila dia tidak tanya pun kita tahu dah. Kita kena royak lah dia tidak tanya. Jadi dia royak lah. Bila royak ada dhab. Dhab tu macam bewok lah. Tapi jenis kecil. Kecil dia ni. Sini tak ada. Tak nampak sini tu. Dhab tu. Jadi Nabi SAW tak makan dhab. Walau bagaimanapun Khalid bin Al-Walid makan dhab. Dia tanya haram ke? Tidak. Tapi saya tidak berselera. Pasal tak ada tempat saya. Jadi tidak semestinya apabila kita kata benda ni boleh makan halal, maknanya kita sendiri makan. Tidak semesti begitu. Jadi kalau kita kata dalam mazhab Malik, gani boleh. Pak Malik tu bebas benar lah kalau itu makan. Ada. Dia royak dari segi hukum. Tidak semesti dia makan. Boleh jadi dia tak selera-selera pun, cuma berdasarkan kaedah. Mengikut kaedah dia, gani boleh,
oh ni boleh, tidak mesti dia makan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dhab tidak haram, apa dia tidak makan. Hak tu masalah selera masing-masing, masalah selera masing-masing. Jadi disebutlah hak tu, ini dhab. Jadi Khalid pun makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ini sebagai takrir ataupun pengakuan, penerimaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun termasuk dalam sunnah juga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam akui, tak kata apa, maknanya benda tu boleh lah. Babun ta'amul wahid yakfi lithnain wallahu a'lam.